Kedua, talbis iblis. Dalam kitab talbis iblis ini saya akan pergi kepada beberapa lompatan. Sebab dia ada bab yang pertama, zikrun talbisuhu alaihim fi saum, iaitulah tipu daya iblis dalam bab puasa. Tapi dia punya bab puasa ni bukan khas kepada Ramadan, tapi dia umum. Maka dia pergi kepada yang pertama. Yang pertama kata musannif rahimahullah, iaitulah Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Dia berkata, yang pertama, ada orang dia menganggap eloknya puasa bersambung tanpa henti, namanya saumul wisal, padahal ia diharamkan berdasarkan kepada hadis Nabi, inna li zaujika alaika haqqan. Ya. Tapi maknanya dia di luar topik yang kita nak sembang, nak bincangkan, ya. Kemudian yang seterusnya, innal abda la ya'mal amal fi sir fala yazalu bihi syaitan hatta yatahaddath bih fayantaqilu min diwani sir ila diwanil alaniyah. Ini yang kedua, iaitulah tipu daya iblis yang kedua. Ada hamba Allah berpuasa padahal dia sedang dalam peliharaan Allah selagi dia menyembunyikan puasanya. Tapi bulan Ramadan ni tak heranlah kan, makin relevan topik yang kedua ni adalah konteks puasa sunat Syawal. Sunat Syawal. Maka bila mana kita buat amalan sir, bagus dah. Tapi apabila kita menceritakan pada orang, syaitan akan goda kita nak ceritakan pada orang. Itu yang jadi hari ni. Banyak ni. Oh, saya dah 4 hari puasa, besok saya raya hore, dekat Instagram, dekat Twitter. Itu semua adalah godaan syaitan. Nak tahu siapa yang tergoda dengan syaitan, tengok dia punya Facebook, ada tak cerita pasal tu. Kalau ada, ni kalah dengan syaitan ni, kan. Tapi diri sendiri yang lupa pula. Itu dia. Itu adalah yang kita namakan sum'ah. Sum'ah memperdengarkan amalan kita, boleh menjadi menghilangkan kebaikannya. Dan sum'ah akan membawa kepada ujub. Ujub ni apa dia? Ujub ini adalah thalathu muhlikat. Nabi kata 3 perkara yang menghancurkan amalan. Yang pertama, syuhun muta', orang yang bakhil dan diikuti kebakhilannya, tak mau menderma, tak mau bersedekah. Bulan-bulan Ramadan pun kedekut juga. Yang kedua, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsi, seseorang yang merasa kagum dengan dirinya sendiri. Maka Ibnul Mas'ud mengata, al-mu'jib yazunnu annahu qad zafar bimuradihi fala yas'a. Orang-orang yang mu'jib dengan nafsihi ni, iaitu orang yang ujub ni, dia rasa dia dah berjaya, dah betul buat amal dan dia dah menang, dah capai destinasi target dia. Masakan itu dia tidak lagi berusaha, dia tak ada mujahadah dah. Jadi kita nak kena faham maksud Ibnu Mas'ud. Kita buat amal bagus macam mana pun, betul macam mana pun, kalau kita rasa aku dah benar, aku dah betul, aku dah dapat pahala, kita kalah sebenarnya. So itulah tipu daya iblis. Bila kita buat amal dengan ilmu, kita rasa kita dah betul, kita tak ada mujahadah dah. Itu salah. Maka maknanya amal soleh ini kita sentiasa kena mujahadah. Sama ada mujahadah itu sewaktu kita sedang buat benda tu, contohnya kita sedang berpuasa sunat atau sedang berpuasa Ramadan sekarang ni, ataupun kita sedang membaca Quran atau solat tahajud, kita buat benda tu betul dah, kita buat sir semua, kita ingatkan kita dah berjaya masa tu. Tapi syaitan tak putus asa. Lepas tu dia ada waktu lagi untuk menggoda kita. Macam yang disebutkan tadi, kita dah habis puasa dah, kita cerita kat orang, kamu baru hari ketiga, saya minggu lepas lagi habis dah. Padahal minggu lepas habis tu dia terima puasa dia, 5 hari lepas tu dia terima. Hari ke-6 dia cerita kat orang, cancel semua. Berjaya syaitan. Walaupun kita ingat kita dah berjaya, syaitan tak habis lagi, tuan-tuan. Selagi mana kita tak menghembuskan nafas terakhir dengan kejayaan, selagi itu kita belum berjaya. Innamal a'mal biqawatimiha. Kita punya amalan dikira dekat hujung sekali. Kalau kita hujung sekali tu berjaya, ikhlas semua sekali, kita carry sampai kat hujung, kita berjaya.
Kalau kat hujung kita tak berjaya, itulah disebut dalam hadis Nabi, inna rajul la ya'mal amala ahli jannah wa fi ma yabdu linnas wa innahu lamin ahli nar. Ada orang yang buat amal ahli syurga, pada pandangan mata manusia dia layak ke syurga, ke akhirnya dia masuk neraka. Dan begitu juga sebaliknya. Apa sebab? Syaitan yang berusaha tidak putus-putus. Dalam janji syaitan kan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Syaitan bersumpah, aku akan datang pergi manusia depan, belakang, kiri, kanan, kamu tak akan dapati wahai Allah ramai di antara hamba-Mu yang bersyukur kepadamu. Maknanya syukur ni tuan-tuan bukan hanya bernasyid je, syukur 21, bukan. Tapi syukur yang betul ni adalah benda yang perlu mujahadah yang tinggi, tuan-tuan. Sebab itu keganjaran bagi bersyukur, la in syakartum la azidannakum, aku akan gandakan, berikan lagi. Maknanya syukur ni bukan benda-benda mudah, benda yang perlu mujahadah. Bila Ibnu Mas'ud sebut fala yas'a, itulah maksudnya dia dah tak nak kita berhenti daripada lawan hawa nafsu nak cerita ke orang dan seumpamanya. Kemudian dihuraikan oleh para ulama, antaranya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia kata ujub ni mula-mula sum'ah, lepas sum'ah bawa ke ujub. Ujub dia punya hujung dia takabur. Ujub hujung dia takabur. Takabur itu apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Iaitulah takabur akan membawa manusia kepada menolak kebenaran dan kemudian memperlekehkan manusia yang lain. Ya. Baik. Kemudian para ulama juga sebut dalam bab ini, bila kita buat ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang banyak pada bulan Ramadan, kita puasa, kita ada solat tarawih, ada tadarus, ada tilawah dan macam-macam, ada doa, ada menangis kerana menyesali dosa dan seumpamanya, bersedekah. Pada ketika itu syaitan akan, yang kedua tipu dayanya, dia akan menggoda untuk kita rasa amalan kita sudah banyak dan layak ke syurga. Ini disebutkan oleh Nabi SAW amaran. Nabi kata la yadkhulu ahadun minkum amalahu al-jannah. Seseorang kamu takkan mampu masuk syurga dengan sebab amalannya. Tak mampu, ya. Kerana sahabat bertanya, kamu pun ya Rasulullah? Nabi pun jawab, wala ana, dan aku pun tak, bukan kerana amalan aku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah telah limputi aku dengan rahmatnya dan juga kurniaannya. Itu yang menyebabkan masuk syurganya kita. Hadis sahih Bukhari. So jadi amalan-amalan kita nak melayakkan kita dapat rahmat Allah. Tapi amalan kita kalau salah caranya, tidak ikhlas dan ujub cerita ke orang dan juga menginginkan kepujian orang, maka amalan tu dapat pahala tapi tak dapat rahmat Allah. Mungkin dapat pahala tapi tak dapat kelaikan rahmat dan kurniaan tadi. Ya, ini diajar, prinsip ini diajar oleh Nabi juga kepada anak-anaknya. Sampaikan bukan rahmat, bukan amalan boleh masukkan kita syurga, bukan keturunan boleh masukkan kita syurga. Ada di antara kita mungkin keturunan Nabi SAW, keturunan Abu Bakar, keturunan Nabi Khidir, keturunan Nabi, saya pun keturunan Nabi juga, Nabi Adam AS. Tuan-tuan, maka disebutkan oleh Nabi kepada Fatimah, ya Fatimah la aghni anka minallahi syai'ah, aku tidak akan memberikan sebarang faedah kepada kamu dekat akhirat nanti. Ini satu amaran, bukanlah tak ada faedah langsung, tapi nak ceritakan jangan kamu berasa seronoklah jadi anak aku lalu kau tak payah buat amalan. Begitu maksud dia. Semua orang kena jaga diri masing-masing. Dia ada sedikit kelebihan, dia menjadi anak Rasulullah SAW, tapi kelebihan itu tidak cukup untuk menyebabkan dia masuk syurga atau mendapat rahmat Allah. Hanya sekadar line age dia bagus, tidak menyebabkan confirm dia mendapat rahmat Allah. Juga Nabi SAW pernah mengingatkan kita bahawa Nabi tak boleh buat apa-apa pada kita kecuali Nabi dah berikan kita risalah yang jelas. Sebagaimana sahabat-sahabat diceritakan bahawa Nabi kita cerita pada sahabat, uhlifan la ulfayanna ahadukum yaji, akan datang pada hari kiamat nanti di antara kamu yang ala raqabatihi ba'irun
Ada diangkat dekat belakang dia, diangkat apa? Unta. Ada yang angkat kambing, ada yang angkat kuda, ada yang angkat apa-apalah binatang. Ya? Sebab apa? Mereka ni terima rasuah. Mereka ni pecah amanah. Ada yang terima rasuah unta, ada yang terima rasuah lembu, kambing dan seumpamanya. Semua rasuah mereka akan angkat letak belakang mereka ni. Orang-orang yang ambil rasuah, ingat rasuah kamu tu akan letak atas belakang kamu banyak dalam bentuk yang paling hina Allah akan buat. Jangan pula ada orang kita kata, alah, aku rasuah aku duit comel sikit atas belakang. Taklah untuk gitu kan. Tak. Dalam bentuk yang paling hina Allah akan bagi. Ya. Macam juga saya pernah dengar ada juga orang-orang kita ni hari ni dia beri rasuah amoy. Tahu amoy? Seks. Nanti amoy atas belakang dia. Amoy. Ini dia tuan-tuan Lepas tu sahabat Nabi pun bertanya bila mana Nabi cerita benda tu. Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, adakah kau akan tolonglah kami? Kamu tolonglah kami pada ketika itu kalau berlaku. Nabi pun kata, la amliku laka syai'an qad ablaghtuk. Aku tak boleh buat apa dah. Aku tak sampaikan mesej kepada kamu amaran ini. Ini nak ceritakan syafaat memang ada, tapi syafaat Nabi terpilih. Bukan semua orang pasti akan mendapat kelayakannya tersebut. Baik. Jadi yang ketiga, talbis iblis yang ketiga bagi orang berpuasa dan beribadah adalah memperlihatkan amalnya sempurna, padahal cacar marbah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, dalam surah Fatir ayat yang ke-8. Adakah kamu dapat lihat ada orang yang dihiasi amalan buruknya dan dilihatnya baik? Ada orang yang memang buat kerja jahat tapi diingatkan kerja dia hebat. Ada juga. Tapi dia juga terpakai ayat ini untuk orang yang buat amal yang baik tapi dia niat yang salah atau caranya salah, lalu sebenarnya ianya buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang seterusnya, menjadi tipu daya iblis juga bagi orang yang berpuasa dan beramal adalah untuk tidak konsistenkan dengan taubat. So jadi kita kena faham, bulan Ramadan ini tipu daya iblis yang besarnya adalah mengganggu kita daripada bertaubat dan beristighfar. Sebab syaitan tahu dah bahawa siapa-siapa saja yang keluar daripada bulan Ramadan, dia tidak diampunkan dosa, lalu dia akan jadi makin jauh daripada Allah berdasarkan kepada beberapa athar dan hadis Nabi. Iaitulah man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah atau kama qala. Ada banyak riwayat, ada yang dhaif, ada yang hasan. Sesiapa yang sempat masuk Ramadan dan dia sempat keluar Ramadan tapi dosa tak diampun, dia akan dijauhkan daripada Allah. Ada satu riwayat lain berkata bahawa dia akan dimurkai oleh Allah. Maka syaitan cukup suka Syaitan cukup suka kita masuk dalam bulan Ramadan, keluar kita masih belum diampun. Sebab apa kita belum diampun? Kerana kita tidak bertaubat pada Allah. Padahal Allah sangat suka hambanya yang bertaubat, tapi syaitan padamkan kefahaman itu daripada kita. Sebagaimana Nabi ajar kita, lillahi asyaddu farhan bi taubati abdihil mu'min. Allah sangat sukakan taubat hambanya mukmin. Min rajuli fi ardin zawiyatin atau aflat. Lebih lagi Allah suka daripada seorang lelaki yang tersesat di atas padang pasir yang luas, fanama fastaiqas waqad dhahabat. Dia pun tertidur, dia bangun-bangun, unta dia dengan semua makanan dan juga bekalan dia semua dah hilang, lari. Kemudian dia pun dah putus asa, mencari putus asa. Dia pun duduk di tempat dia tidur tadi, fa'adnama hatta, dia pun berkata, baiklah aku tidur untuk mati. Maknanya dah tak ada can dah, putus asa. Maka pada ketika itu dia bangun, fastaiqaz wa indahu rahilatahu alaiha zadahu wa ta'amahu wa syarabah. Dan ketika dia bangun, tiba-tiba ada unta dia. Ya Allah, tadi dia ingat dia nak mati dah, tiba-tiba ada unta dia, makanan semua ada atas unta dia. Bayangkan, pernah tak siapa-siapa di sini yang pernah naik kapal terbang? Pernah kapal terbang tu menghadapi masalah? Ada tak? Tak pernah. Tak ada siapa ada pengalaman tu.
Saya pun tak ada lagi, ada sikit lah, sikit, tapi sebab naik foka dia macam ni, dia naik boom, so macam nak terempas. Tapi kalaulah kita tengok National Geographic, kita pasal air crash tu, yang memang dah nak jatuh, memang nak landing atas air, memang rasa, yang hidup tu dalam interview kata ketika itu lagi sakit daripada segala-gala jenis sakit. Duduk dalam kapal terbang, tahu kapal terbang sedang jatuh, nak mati kejap lagi, tapi tak tahu rasa macam mana, nak mati ni, sedang menunggu. Lagi sakit daripada orang kena pancung, zup kan. Tapi bila tak mati, ya Allah, dia punya seronok dia tu tak tahu nak cerita. Allah lebih suka taubat hamba-Nya daripada keadaan-keadaan seumpama ini. So jadi syaitan, iblis, talbis dia waktu kita ibadat, dia akan kata cukup kamu ibadat, teruskan ibadat. Bulan ibadat, bulan pahala, kau tahu. Kau tarawih bagus, kau doa bagus, baca Quran bagus, ibadat taubat tak payah buat, tambahkan amal je. Kita pun tertipu. Masjid berbondong-bondong kita hadir, puasa kita bagus, Quran bagus, taubat tak buat juga. Taubat sedangkan ada sebahagian taubat memerlukan kita pulang duit pada orang yang kita curi. Betul tak? Duit yang kita curi kena pulang balik. Bukan boleh taubat atas jadah je, tuan-tuan. Ada setengah taubat kena minta halal daripada orang yang kita umpat. Kena beritahu dia kita umpat dia apa. Kita umpat dia sebagai tong drum ke contohnya. Aku ada umpat kamu sesuatu. Ada, minta maaf apa kau umpat? Ada, baik elok tak payah cakap. Mana boleh kena cakap? Tak payah cakap. Apa hukum Islam? Kena cakap ke tak payah? Para ulama kontemporari kata, kalau kita cakap, kita confirm, hampir confirm atau ghalabah zan, bahawa akan berlaku makin tak puas hati dan gagallah persaudaraan itu didapatkan, maka jangan cakap. Tapi kalau kita rasa macam betul boleh, aku kata engkau tong drum bocor. Kalau dia tiba-tiba kita punya sangkaan meleset, kita dah buat yang terbaik. Cuba lagi. Kalau dia marah balik, dia baling semua kita dengan apa something, cuba lagi tahun depan. Azam. Kalau sebelum tahun depan kita meninggal, kita dah niat azam nak minta mampun pada dia, kita harap Allah ampunkan kita dengan sebab azam dan niat yang baik tersebut. Baik, kemudian yang seterusnya, apa lagi tipu daya iblis dalam bab puasa? Saya terpaksa lompat-lompat, saya dah kumpulkan daripada buku ni, ada dalam bab ibadat, ada dalam bab puasa. Iaitulah rasa dah betul tak mau belajar. Kita dah puasa, kita dah melakukan ibadah, kita dah solat, kita tak ada pun rasa-rasa dalam bulan Ramadan ini kita nak improve solat kita, nak improve kita punya puasa dengan pembelajaran dan pembacaan. Setakat saya baca, saya lihat statistik, nampak ramai orang yang mula nak belajar, bagus, Alhamdulillah. Tapi ada orang yang tak hirau langsung, tuan-tuan. Contohnya saya tengok dekat website saya ni taklah ramai sangat pengunjung. Setiap satu hari biasanya, kalau biasa-biasa punya bulan, dalam 2,000 orang ke 3,000 orang saja yang menonton dan membacanya. Tapi bulan Ramadan, hari pertama naik kepada 18,000 orang satu hari. Hari kedua naik 33,000 orang. Hari ketiga naik 59,000 orang. Wah, bagus. Hari keempat turun. Turun pula. Turun ke 45,000 orang. So tak apalah, at least orang membaca. Tapi bagi orang di luar sana, ada yang syaitan goda mereka supaya mereka tidak upgrade ilmu mereka. Bila tak upgrade ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, kita bimbang, kita punya amalan akan berada di takut lama. Malah lagi bahaya kalau ada kesalahan kita tak betulkan. Baik. Kemudian yang seterusnya, tipu daya iblis yang lain semasa berpuasa dan ibadah dalam bulan Ramadan yang penuh dengan ibadah ini adalah kita mula syaitan goda untuk memandang kecil amalan orang lain. Ini juga kepada orang berilmu. Orang berilmu jangan rasa dia terror sangat. Kau ni ilmu tu, orang lain semua tak berilmu. Kau solat kau tahu dalil-dalil, orang lain kan tahu kau power. Syaitan akan goda kita. Bila belum menuntut ilmu, syaitan goda jangan menuntut. Bila dah menuntut, syaitan kata aku buka plan B. Plan B, aku goda kata dia power pula.
Gagal lagi, buka plan C, bagi dia ujub pula. Buka lagi, aku bagi plan D, bagi dia macam-macam, tuan-tuan. Syaitan ni tak akan berhenti, dia profesional. Dia tak tidur malam macam kita tidur. Baik, kita pandang kecil ibadat orang lain. So jadi cuba tahan diri, mujahadah diri daripada memandang kecil. Pandang hebat orang lain. Macam mana nak pandang hebat kerja orang lain? Macam gini, tuan-tuan, bila sampai ke surau masa tarawih, biasanya dah ada orang tak kat surau. Cuba tuan-tuan rasa, oh hinanya aku, lambat, ada orang cepat. Macam itu. Saya rasa tuan-tuan pernah tak agaknya seumur hidup tuan-tuan datang ke masjid, tak ada orang lagi, tuan-tuan seorang first. Kau tak pernah lagi, tu maknanya bagus dah, boleh jadi modal yang bagus. Ataupun tuan-tuan bila nak balik, tuan-tuan rasa hebat dah. Tuan-tuan lawan perasaan dengan gini. Tuan-tuan nak balik daripada tarawih, tuan-tuan dah witir dah, zikir dah. Lepas habis zikir tu baca Quran lagi. Tuan-tuan nak mula balik, angkat. Masa tuan-tuan nak balik tu, ada orang lagi tak kat surau? Kalau ada lagi, tuan-tuan kata, ya Allah, aku teruk tu, kalah aku. Ada orang hebat lagi duduk lama. Lagu tu. Tu cara dia, tuan-tuan. Tu antara cara dia. Biasa pandang kita kurang. Ataupun kita baca dah, hari ni hari ke berapa dah? 7, 6. Kita dah juz 29 dah. Tilawah. Kan? Kita tengok orang sebelah, dia juz 3. Kan? Jangan jadi situ. Patutnya, dia dah habis, dia dah ulang yang ketiga dah. Aku pun tak habis, dia dah habis dah masa ketiga dah, pusingan kedua. Kena fikir lagu tu. Jangan kata juz 3 betul, hege-hege, aku dia 92, kan? Jangan macam itu, tuan-tuan. Ini cara dia, antara cara dia, tuan-tuan. Kita nampak kita ni kurang je. Kita bangun sahur pukul berapa? Kan? Pukul 4. Awal. Tengok YouTube, tengok betapa budak Indonesia tu pukul 3 dia bangun. Habis kantoi aku. Ataupun siapa rasa hebat sangat penghafaz Quran dah, tengok tu adik Musa tu, umur 5.5 tahun. 5.5 tahun tu, 5.5. Hafaz 29 juzuk dengan gigi tak ada, bacaan makhraj tak apa betul. Tapi okey. Baca Quran tak boleh lagi, hafaz boleh. Kalau tuan-tuan rasa susah sangat nak menangis, tengok tu bagi menangis. Kau tak menangis juga, hantuk sikit kepala kat bantal lah, dinding kan pecah pula, kan? Mana ada masalah wire putus, kan? Tengok, rasakan diri betapa jauhnya dia hafaz, bukan baca, hafaz. Kalau hafaz macam gitu, maksudnya baca dia dah berapa kali khatam. Tuan tahu tak? Kalau nak hafaz 29 juzuk, maknanya dia paling kurang lah, saya rasa dia akan khatam 29 juzuk tu sebanyak 15 kali. Boleh faham? At least 15 kali dia dah khatam, sebab dia ulang lagi. At least 15 kali lah nak dapat hafalan macam itu. Kalau rasa tak hebat lagi adik tu, tengok lagi ada seorang dia YouTube orang sebar kat Facebook, kan? Seorang brother ni, nombor muka surat dia ingat dekat mana pun, ingat ujung ayat, ingat belakang ayat, terbalik sana ingat, belakang ingat. Ya Allah, apa benda otak tak tahu. Tapi itulah dia ingatan-ingatan imam zaman silam. Imam Malik, Imam Bukhari. Kalau sesiapa yang meragui hadis Nabi macam mana boleh diingat 600,000, pergi bagi tunjuk video tu dekat Mamat ni. Tengok macam mana dia boleh ingat setiap nombor ayat, pangkal ayat, hujung ayat. Dalam muka surat tu kat hujung tu semua ada. Ayat pertama apa hujung dia? Muslihin, musyrikin, zalimin, falih. Ingatlah ke hujung, ingat awal, ingat, ya Allah. Saya tak pernah jumpa lagi lah ada manusia seumpama itu. Tapi itu mungkin suasana biasa di zaman salafus saleh, ketika tidak ada televisyen, tidak ada hiburan-hiburan, tidak ada Facebook, Instagram dan lain-lain, yang mengganggu. Baik, jadi itu poin dia. Yang seterusnya, iaitulah tipu daya iblis dalam bab ini adalah kita akan merasa kita akan melalaikan doa. Kita sedang berpuasa, kita akan rasa letih dan kita akan dilalaikan daripada berdoa sewaktu berpuasa. Padahal berdoa sewaktu berpuasa antara perkara makbul. Maka syaitan akan berusaha untuk melewatkan kita daripada berdoa dengan hujah syaitan. Mulut kau dah tak ada air lah, letih, doa dalam hati je lah. Doa dalam hati, power dia lain dengan doa lafaz. Doa lafaz adalah doa yang menepati semua spesifikasi doa yang Allah dan Rasulnya nak. Doa dalam hati itu secondary.
Doa yang sebenar, doa dengan lafaz. Penat tak doa berlafaz? Tengah-tengah nak berbuka, doa lafaz. Pukul 7 tu doa berlafaz. Sebabnya hina fitrihi wa inda fitrihi. Ada dua riwayat. Hina fitrihi, tengah-tengah kita berbuka kita doa, dan sewaktu waktu nak berbuka tu doa. Itu waktu-waktu makbul. So bolehlah kita berdoa waktu tu. Waktu tu lah yang paling letih nak berdoa. Doa depan ayam goreng. Okey. Depan cendol dan lain-lain. Oh, sultih tuan, letih. Tu jadi doa itu syaitan akan ganggu kita daripada. Yang keseruannya, kalau kita berdoa, syaitan buka plan B. Plan B syaitan apa dia? Kau jangan fahamlah doa ni, kau buat lebih kurang je lah, mulut je bercakap, otak jangan fikir benda lain. Jadi otak kita tak fikir apa benda kita sebut. Jadilah kita masuk dalam hadis Nabi yang kata, innallaha lam yastajibu du'a min qalbin ghafil lahin. Allah tak terima doa orang daripada orang yang hati dia lalai, dia tak tahu apa benda dia baca. Kan? Ada orang syaitan buat plan C ataupun plan B setengah, B.1, iaitulah kamu tak payah doa, kamu aminkan doa imam cukup dah, dapat dah semua, dapat semua dah. Boleh tak tuan-tuan? Boleh, tapi masalahnya kita aminkan doa imam, tapi kita tak faham pun imam tu baca apa. Imam tu pun tak faham dia baca apa. Mungkin lah. Kita nak doa makthur, kita baca doa hadis yang adalah hadis, tapi kita tak faham. Jadi kita akan bermasalah. Ada setengah orang ngantuk lagi tengah berdoa bila nak habis doa imam ni. Dan syaitan punya plan B2, cukup dah kamu doa dengan imam, cukup dah, kamu tak payah doa lain dah. Oh, silap lah tuan-tuan. Waktu-waktu beribadah ini. Baik, jadi saya rasa itulah antaranya yang dapat kita kongsikan. Ada soalan sebelum kita azan? Ada waktu azan dah? Waktu dah? Okey, ada soalan? Sila. Baik, konsep syaitan kenikat saya pun dah hurai dekat dalam website saya, iaitulah ada pendapat ulama yang pelbagai. Pendapat yang pertama menyebut bahawa syaitan bukanlah physically, secara fizikalnya diikat, tubuhnya tak boleh bergerak, masuk dalam lokap, letak dekat Tanjung Rambutan ke Sungai Buloh ke, bukan. Tapi dia diikat tu maksudnya dia punya pergerakan terbelenggu, maksudnya susah dia nak menguasai, mendominasi manusia. Sebab tu as compared as jika dibandingkan dengan waktu seluar di luar Ramadan. Di luar Ramadan senang je dia nak dominasi kita punya perasaan, tapi di dalam bulan Ramadan dia terbelenggu. Dia nak suruh orang pergi wayang kat sini, orang kata bulan Ramadan tutup. Dia nak suruh orang pergi kat sini, bulan Ramadan tak boleh buat, orang semua tak pergi. So jadi terbelenggu. Syaitan punya pergerakan dan godaan tu terhalang di sana sini kerana hebatnya, haibahnya bulan Ramadan. Itu yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan syaitan-syaitan besar je yang terbelenggu. Syaitan-syaitan kecil, syaitan-syaitan iblis yang terbelenggu. Syaitan-syaitan kecil masih lagi, sufirati syayatin, masih lagi ada. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahawa nafsu masih lagi berkebolehan untuk menggoda manusia melakukan apa yang disukai oleh syaitan. Jadi itulah dia antara yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, wa sufidati syayatin. Saya rasa saya selalu habis lambat. Ada bacaan yang ringkas. Baik, tasyahud akhir, bacaan yang ringkas. Tasyahud akhir dalam solat ni, salawat ke atas Nabi, majoriti mazhab kata wajib. Salawat Ibrahimiyah itu. So jadi dua-dualah wajib. Peringkat awal tu at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah, tu peringkat tu yang sampai asyhadu an la ilaha illallah, yang itu masuk sekali. Tapi yang itu saja yang disebutkan. Tapi itu tasyahud, itulah namanya tasyahud. So jadi dia mesti baca selepas tu selawat. Selawat itu pun wajib. Maka tak ada bacaan yang pendek, yang panjang je ada. Kenapa? Imam baca pendek? Boleh saya bagi salam, saya habiskan imam ataupun saya kena habiskan? Kena habiskan. Kena habiskan. Maknanya imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita tak habis, kita habiskan dulu. Lepas tu baru kita assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Baik, habis? Tak ada soalan lain? Ya.
Yes, betul. Baik, ditanyakan iaitulah antara waktu yang paling makbul berdoa, ditanyakan tadi betul tak? Waktu sujud. Jawapannya betul. Iaitulah disebut oleh Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu, iaitulah yang paling dekatnya seorang hamba itu dengan Tuhannya adalah inda sujud. Fa'akthiru du'a inda sujud faqaminun an yustajaba lakum. Berbanyakkan doa sewaktu sujud, sebab waktu sujud waktu yang paling mudah untuk dimakbulkan doa. So ditanyakan boleh tak pakai bahasa selain daripada bahasa Arab? Maka jawapannya Imam Nawawi rahimahullah ada menyatakan bahawa bagi sesiapa yang tak boleh bahasa Arab sama sekali dan dia ada hajat yang tersendiri, maka dia boleh berdoa di dalam bahasa Melayu sewaktu sujud. Maka yang tak boleh berbahasa Melayu sahaja, tak boleh berbahasa Arab sahaja. Ada juga sebahagian lagi ulama mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, dirikan solat sebagaimana aku solat. Maka Nabi tak ada doa dalam bahasa Melayu, so kita jangan pandai-pandai bahasa Melayu lah. Nak bahasa Melayu lepas solat pun boleh juga. Nak ambil pendapat tu, tak payahlah doa apa-apa dalam bahasa Melayu waktu sujud, sebab waktu lepas solat fardu pun adalah waktu yang makbul, maka boleh doa waktu tu. Bolehlah nak buat antara dua tu boleh. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.